Okey, dan kita mutekan dulu partisipan. Walaupun kalau ada soalan boleh unmute dan bertanya seperti biasa ya. Kita cuba teruskan perkongsian kita dalam masa lebih kurang setengah jam ya untuk menyambung mengenal kalimah-kalimah yang berkaitan dengan qaf waw lam ya, daripada kata akar qaf waw lam, dan kita melihat kalimah-kalimah yang berkaitan, kita panggilkan kata terbitan ya. Okey, cuma nak cek ada tak kawan-kawan baru yang masuk yang perlu kita terangkan proses ya, proses perbincangan pagi ini. Kalau yang baru tu mungkin untuk manfaat dia kita ulang kaji sikit proses dia ya. Sebab ini pendekatan ni kita gunakan secara digital ya. Nampaknya tidak ada yang betul-betul baru. Yang semua yang ada ni sudah biasalah dengan ya. Okey, kita terus kepada perkongsian ayat surah 58. Hari itu kita berkongsikan tentang tentang surah 58 ayat pertama surah Al-Mujadilah. Mujadilah ni ialah pertingkaran berbantah-bantahan, itu dinamakan mujadilah ya. Mujadilah ni biasanya antara dua pihak lah ya, dua pihak yang mungkin tidak puas hati, tidak bersetuju dan sebagainya. Jadi mungkin terkeluar kata-kata yang tidak enak ya. So dalam konteks ni, ayat ni Allah menerangkan tentang perbantahan ya, di antara suami isteri lah ya. Fi zaujiha ni pasangannya, maknanya pasangan kepada seorang perempuan yang mengadukan hal itu kepada Nabi ya. Jadi Allah kata Allah telah mendengar. Jadi kalimah yang kita bincangkan dulu apa ialah qaula ya. Qaula ialah percakapan ataupun perkataan-perkataan dia mengambil mansub kerana dia adalah maf'ulun bih ya. Dia maf'ulun bih kepada kata kerja sami'a kepada fa'il Allah ya. Allah telah mendengar. Jadi Allah adalah fa'il kepada kata kerja sami'a dan objeknya ialah Doktor, tak nampak skrin ya? Oh sorry ya, okey, maaf ya, terlupa pula. Okey. Kadang-kadang kena ingatkan juga ya. Sebab bila kita dah fokus nak membincangkan tu lupa pula. Okey, kena okey. Sekarang ni kita kongsikan skrin. Okey, apa yang saya sentuh tadi ialah surah Mujadilah 58 ni adalah surah Mujadilah ayat pertama. Kalimah keempat qaula ya. So itulah kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar qaf waw lam. Sekarang ni qaf waw lam menjadi apa? Menjadi maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih tu dia adalah direct object. So direct object ni dia ada kalimah kata kerja di dalam ayat tu ya. So satu perbuatan yang melibatkan sesuatu. Jadi sesuatu tu adalah objek dia lah. Bahasa Arab dia maf'ulun bih. Bahasa Inggeris pun objek juga. Ya. Jadi di manakah kata kerja ialah sami'a. So sami'a ni adalah kata kerja ya, dalam bahasa Arab dipanggilkan fi'lun muta'adi. Muta'adi maknanya satu kata kerja yang melibatkan objek. Ya. Kalau kata kerja yang tidak melibatkan objek, yang tu dipanggilkan fi'lun lazim. Kata kerja biasa dia tidak melibatkan objek ya. Contohnya kalau kata kita tidur. Ya, saya tidur. Dia tak ada melibatkan objek. Itu lazim ya.
Tetapi kalau saya makan nasi, so dia melibatkan objek dia nasi, so itu dipanggilkan muta'adi, ya, kata kerja yang muta'adi yang melibatkan objek. So dalam konteks ni sami'ah adalah kata kerja muta'adi lah, ya, yang bahasa Inggeris dipanggilkan transitif. Kalau yang lazim tadi dinamakan non-transitif ataupun intransitif. Perbuatan yang tak melibatkan orang lain, tak melibatkan benda lain, intransitif. Perbuatan yang melibatkan orang lain ataupun objek itu dipanggilkan transitif verb. Ya. Ini sami'ah ni dalam konteks ni dia adalah transitif lah, sebab apa? Dia melibatkan apa yang Allah dengar tu ialah percakapan dah, ya. Percakapan tu. Jadi dia jadi objek, dia mesti mengambil baris atas, iaitu qawla. Ya. Kemudian dia hilang tanwin dia sebab apa? Dia sudah mengambil bentuk mudhafun ilaih kepada allati, sebab allati ini adalah isim mausul, ya. Qaula adalah satu kata nama, allati pun satu kata nama. Jadi satu kata nama yang dituruti oleh satu kata nama, ya, di mana lam tu gugurnya tanwin, mana kita tahulah ini peraturannya ialah idhafah. Ya, idhafah. Jadi qaula ni adalah mudhaf, allati ni adalah mudhafun ilaih. Ya, qaula dia mansub, allati ni adalah majrur, sebab semua mudhafun ilaih mengambil mi'rab yang majrur, ya. Jadi Allah kata qad sami'allahu qaulal ladzi tujadiluka fi zawjiha, ya. Allah telah mendengar percakapan seseorang perempuan, allati, ya, seorang perempuan. Kalau allazi seorang lelaki, ya. So allati adalah seorang perempuan, tujadiluka yang bercakap-cakap, maknanya mengadu ke, tak setuju ke percakapan tu, ya. Buat pengaduan dengan Nabi. Ka ni lah Nabi lah, ya. Jadi Allah menurunkan firman kepada Nabi fi zaujiha, ya. Fi biasanya kita tahu dalam, tapi dalam konteks ini maknanya tentang lah, tentang zaujiha, ya. So zaujiha ni apa dia? Tentang pasangan dia. Ha tu perempuan tadilah, ya. Tentang pasangan dia, iaitu suami dia, ya. Mungkin suami dia telah mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada dia, jadi dia mengadu kepada Nabi dan Allah kata Allah dengar, ya. Percakapan di antara perempuan tu dengan Nabi mengenai suaminya, ya. Itu konteks qaula dia dalam tu. Dan cerita ni diteruskan dalam ayat yang seterusnya, iaitu ayat kedua ni, ya. Tetapi ini sebenarnya bukannya dalam keseluruhan ayat, ya. Keseluruhan ayat ni panjang, ya. Ini hanya sebahagian saja daripada ayat yang kedua ni. So kalau tuan-tuan tengok pun tahu kenapa 18, ya. 18 maknanya kalimah tu ialah kalimah yang ke-18 di dalam ayat tu. Sedangkan kalau tengok di sini, ya, ini pendek saja. So bermakna ini hanyalah perenggan, ya. Perenggan sepotongan saja daripada ayat itu, ya. Kalau kita bilang al-qawli ni dalam potongan ni dia nombor berapa? Wa innahum nombor 1, kalimah nombor 1, la yaqulu nombor 2, mungkaran nombor 3, mina nombor 4, al-qawlu nombor 5. Jadi sedangkan di sini dikata al-qawlu tu adalah kalimah nombor 18. So bermakna ini hanya di hujung ayat, ya. Mungkin sebahagian daripada ayat itu. Bermakna ayat tu sebelum tu ada lagi cerita dia, ya. Cerita dia sebelum perenggan ini, ya. Kita fokus pada sini dulu dan kita lihat ayat sebelumnya supaya kita faham konteksnya al-qawli ini digunakan untuk apa, ya. Okey. Lihat al-qawli sekarang ni, al-qawli pertamanya dia ada alif lam ta'rifah, jadi dia adalah isim yang ma'rifah, ya, isim ma'rifah, ya. Dan lam mengambil baris bawah
bermakna i'rabnya yang majrur. Ya, so kita tahu, jadi perkataan ni sekarang ni kita boleh mengenalnya, dan kita kata kita sudah pun mengetahui qaulun adalah isim masdar. So bermakna al-qauli sini bila kita nak menerangkan kalimah tu, dia adalah isim masdar ma'rifah. Ya, isim masdar ma'rifah. Kemudian apa lagi? I'rabnya adalah muzakkar, dan bilangan dia ialah muannas, bilangan dia ialah mufrad, ya, singular. Kemudian i'rabnya yang majrur. Ya, itu lebih kurang cara kita. Bila kita kenal, kita boleh menerangkan kalimah tu, ya. Dia adalah isim masdar ma'rifah yang muzakkar, mufrad dan majrur. Ya, so lengkap di situ, ya, description dia. Bila lengkap descriptionnya, dia akan membawa konteks yang tepat, ya, di dalam ayat tu, ya. Kalau dia tak lengkap description tu, mungkin dia sama-sama lagi lah. Jadi sebab tu kita perlu mengenal, ya, kalimah tu betul-betul dari banyak aspek, ya. Yang kita nyatakan tadi apa? Aspek pertama ialah sama dia makrifah ataupun nakirah. Kena tahu dan kena kenal. Yang kedua tadi dari kata terbitan dan wazan. Ya, kata terbitan dan wazan, iaitu isim masdar wazan satu, ya. Tadi mungkin terlepas wazan, dia adalah wazan satu, ya. So kata terbitan dia adalah isim masdar dan wazan dia sekali kena juga kenal, ya. Kemudian dari aspek gender, jantina dia, ya, muzakkar ke muannas, pun kena kenal. Ya, lepas tu dari segi bilangan. Bilangan ni sama ada mufrad ataupun musanna ataupun jamak. Ya, dia 3 saja. Ya, so dalam konteks ni dia adalah mufrad, iaitu singular. Kemudian i'rab dia. Ya, i'rab, kalau kalimah kata nama, isim masdar tu makna kata nama. So kata nama ada berapa i'rab? Ya, dia ada 3 saja. Kata nama sama ada marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Okay, so dalam konteks ni dia adalah majrur. Macam mana kita nak mengenal majrurnya ialah huruf terakhir itu ditanda bariskan, dibariskan dengan tanda kasrah. So itu menunjukkan i'rabnya yang majrur. Itu cara mengenal, dan kita bila mengenal kita boleh menerangkan, ya, menerangkan kalimah tu. Okey, persoalannya kenapa dia majrur? Kerana ada harfun jar mina. Asal dia min, tetapi bila non yang sukun tu bertemu dengan alif lam ta'rifah, dan dalam alif lam ta'rifah tu ada lam yang sakinah. Lam itulah yang menyebabkan perlunya non yang pada asalnya sakinah, ya, perlu dihidupkan dengan baris atas. Ya, kalau non sakinah bertemu dengan lam sakinah, dia tidak boleh dibunyikan, ya, tak boleh nak sebut. Dua-dua mati tak dapat disebut. So dia kena ada satu huruf yang sukun dan huruf yang berbaris, ya. Huruf sebelumnya kenalah berbaris. Kalau tidak dapat disebut. Nah, sebab tu non tu dihidupkan dengan baris fathah. Jadilah minal qawli, ya. Okey. Kenapa dia makrifah? Kerana perkataan yang diceritakan di ayat ni memang sudah dikenal pasti. Sebab itu dia makrifah. Dia bukannya satu perkataan yang tak tahu mana satu, itu umum, itu nakirah. So dalam konteks dia kena makrifah sebab Allah dah kata, Allah telah mendengar percakapan tu. So percakapan tu dah diketahui. So itulah sebab dia mengambil makrifah. Ya. Jadi apa yang Allah nak sampaikan kepada kita di dalam ayat ni ialah Allah kata wa innahum, dan sesungguhnya, waw ni adalah
waw istinafiyah, waw penyambung cerita, sebab di sebelum tu ada cerita dia ya. Ada cerita-cerita. So Allah nak sambung lagi cerita tu, wa innahum, dan sesungguhnya, inna ni satu kalimah ya. Waw dah satu kalimah. Okey, inna satu kalimah yang kita panggil harfun taukid, iaitu particle of emphasis. Lepas tu hum satu kalimah juga. So dalam wa innahum tu terdapat 3 kalimah yang digabungkan ya, yang digabungkan menjadi satu kalimah di dalam ayat tu. Itu keunikan kalimah-kalimah Al-Quran ni ya. Satu kalimah di dalam ayat tu sebenarnya digabungkan oleh beberapa kalimah. Dia lain sikit pada bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu satu perkataan satu kalimah ya di dalam ayat tu. Bahasa Inggeris pun sama ya, melainkan kalimah-kalimah yang dipanggilkan berkembar ataupun compounded. Itu 2 kalimah ya yang digabungkan. Yang ni 3 kalimah yang digabungkan menjadi satu kalimah, wa innahum ya. Dan sesungguhnya mereka. Innahum tu mungkin tuan-tuan sudah biasa sekarang, kita pun dah kongsi banyak kali ya. Bila ada terdapat inna, inna tu adalah harfun taukid, pada masa sama dia juga harfun nasab ya. Apa nasab bermakna dia ada isim dia. So hum ni adalah isim kepada inna. So bila dia isim kepada inna, dia akan mengambil i'rab yang mansub. So hum ni tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tak ada baris fathah ya, mansub tidak semestinya ada baris atas. Yang pentingnya mansub tu apa? Status dia. Status dia dalam konteks ni dia adalah mansub kerana dia adalah isim kepada inna. So semua isim inna ya akan mengambil mansub, melainkan ada di tempat-tempat yang tertentu saja ya. Nanti bila kita jumpa kes tu kita akan terangkan ya. Ada tempat-tempat yang tertentu isim inna tidak mengambil mansub ya. Sebagai contohnya, kalau kita ada kalimah inna, selepas tu diikuti dengan ma ya, innama. Kalau innama ya, kalau ada isim selepasnya dia tidak mengambil mansub lagi dah. Itu exception ya. Kalau tidak ada ma, inna, isim selepasnya pasti mengambil i'rab yang mansub ya. Hum adalah isim inna yang mansub. Okey. Kemudian Allah nak sambung. Apa halnya dengan mereka ni? Allah kata sesungguhnya mereka itu apa? La yaqulu namunkaron. La yaqulu namunkaron. Ya, bermakna apa? Yaqulu ni daripada perkataan yang sama. Dia dalam 3 huruf akar yang sama dengan qauli ni, dengan qaula sebenarnya dia qaf wa lam juga. Tetapi dia sudah menjadi bentuk apa? La yaqulu ni adalah fi'il mudhari' yang jamak. Wa nun tu bermaknanya ramai. Kenapa ramai? Sebab dia hum. Ya, hum tu mereka tu yang berkata. Jadi mestilah dia mengambil jamak dan ditandakan dengan imbuhan waw nun di hujungnya. Ya. Fa'ilnya di mana ya ni lah, iaitu bila ya ni digabungkan dengan waw nun berarti mereka. Ya, mereka buat apa? Qaf waw lam ni berkata. Ya, qaf waw lam ni berkata. Jadi yaquluna bermakna mereka berkata. Itu pembentukan kalimah tu ya. Itu cara nak mengalah daripada huruf-huruf yang digunakan tu, dan juga imbuhan-imbuhan dan tambahan tu boleh membantu kita mengenal ya. Tapi Allah nak
bukan setakat Allah nak kata mereka itu berkata saja. Allah nak beri penekanan lagi, ya. Tak cukup dengan mereka semua itu berkata. Allah tambah dengan lam taukid di awalannya, nak memberi lagi emphasis, ya. Tengok ya cara Allah menyampaikan ayat, ya, kepada kita, ya, dengan penuh penekanan, dengan penuh emphasis, dengan penuh apa lagi nak kata, ya, dengan penuh nilai, ya, ataupun penekanan lah maksudnya, ya, yang emphasis lah, emphasize, bukan cakap biasa saja, ya. Allah masukkan penekanan supaya kita ni pay attention, ya, supaya siapa yang mendengar, yang membaca tu kena ambil perhatian lah. Ya, kalau Allah serius dalam menyampaikannya kepada kita, kenapa kita buat tak tahu dan tak faham? Ya, itu rugilah kita. Ya, mana seolah-olah macam kita tidak menghiraukan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, ya. Nah, kalau selama ni kita membaca dan tak kenal ini dan kita tak faham, maknanya seolah-olah kita menghiraukan apa yang Allah bercakap dengan kita. Dua kali Allah emphasize ini, ya. Pertama Allah kata inna, sesungguhnya. La sekali lagi. La ni boleh juga membawa erti sesungguhnya, tapi biasanya di dalam ayat kita tidak gunakan sesungguhnya dua kali. Kita guna sekali, yang pertama itu inna. So yang kedua tu kita emphasize sebagai benar-benar. Jadi maknanya mereka itu benar-benar berkata. Itu maksudnya la yaqulu, bukan setakat mereka itu berkata. Ada dua perbezaan yang ketara di situ, ya. Allah kata benar-benar, full of emphasis and full of certainty. Itu, ya, la tu. Jadi patutkah kita beri perhatian? Memang patut kita beri perhatian. Memang patut kita kenal. Memang patut kita ambil tahu dan ambil iktibar. Ya, bagaimana seriusnya Allah nak menyampaikan risalahnya kepada kita. Ya, kita tak kenal dan kita tak faham, so something is wrong, ya. Something is terribly wrong, orang kata. Cakap orang putih sikit, tak apa. Okey. Jadi Allah kata sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan, boleh terjemahkan macam tu, ya. Ataupun sesungguhnya benar-benar tu mereka berkata apa? Munkaron. Ya, mungkaron. So ini kata kerja, jadi inilah objek dia, ya. Jadi mungkaron tu adalah objek, iaitu apa yang mereka katakan tu. Jadilah dia mansub. Nampak, dia mengambil baris atas fathah, ya, dia mansub lah tu sebab dia maf'ulun bih, dia direct objek kepada la yaquluna tadi, ya. So dia mesti mengambil baris atas, dia tak boleh mengambil baris depan, tak boleh mengambil baris bawah. Ya, dia kena mansub, dia adalah maf'ulun bih, ya. So sekarang ni dia mengambil bentuk yang bertanwin adalah kerana dia kalimah nakirah, ya. So maknanya ini adalah isim nakirah, ya. Mungkaran, mungkar kita pun tahu, ya, mungkar apa dia? Mungkar sesuatu yang salah, tak betul, yang tak baik. Itu maksud dia, ya. Yang dipercakapkan, diperkatakan oleh mereka ni ialah mungkaron, ya, iaitu satu perkataan yang tidak baik dan yang salah, ya. Jadi dia objek kepada la yaquluna. Semaninya satu perkara yang salah minal qauli, daripada perkataan-perkataan ataupun percakapan mereka itu, ya, terdapat satu kesalahan, ya. Maknanya apa yang dia cakap tu ialah satu yang salah. Allah kata, ya, Allah tegur, Allah bagi untuk kita jadikan ibrah, ya. Bukan saja dia mungkaron, jadi Allah kata, Allah tambah lagi, dia wazura, ya. So makna apa-apa yang dicakapkan oleh mereka ini satu yang salah, mungkaron,
Wazura ni tengok dia pun mengambil ciri yang sama dengan mungkaron, dia nakirah dan dia juga mansub, ya, bertanwin baris atas, ya. So tuan-tuan boleh lihat di sini semua isim nakirah yang mansub dia akan mengambil tanwin baris atas diikuti dengan alif, ya. Selagi selagi jantina dia muzakkar. Selagi jantina dia muzakkar, jadi dia akan mengambil tanwin dan diikuti dengan tanwin baris atas diikuti dengan alif mad. Alif ni adalah alif mad, ya. Itu karakter dia. Kalau kita mengeja tanpa alif mad tu salahlah, ya. Tak boleh ejaan macam tu. So dia kena mengambil diikuti dengan alif, ya. Apa syarat dia? Isim tu mestilah nakirah. Isim tu mestilah mufrad, dan isim tu mestilah apa lagi tadi? Mansub. Ya, 3 tu, ya. Kalau dia mufrad, nakirah dan mansub, maka dia ditandakan dengan tanwin fathah diikuti dengan alif mad, ya. So ini samalah, ya. So bermakna di sini kita tahu zura tu ialah isim nakirah yang mufradah dan dia juga mansub, ya. So kenapa dia berkeadaan itu? Kerana ada waw atifah. Ni waw ni dipanggilkan waw atifah, ya. Jadi Allah nak menyambung ciri perkataan yang dikatakan oleh orang-orang ni sebagai satu yang salah, ya, dan Allah tambah lagi bukan saja salah, dia juga zura, iaitu dusta, ya, dusta, salah dan dusta. Jadi percakapan mereka ni ialah sesuatu yang salah dan dusta. Itulah yang dimasukkan di dalam ayat ni. Allah tegur, ya. Allah tegur mereka-mereka ni, ya. Kalau kita nak tengok konteks keseluruhannya, kita akan tengok di ayat ni, ya. So bila kita tekan di sini, dia akan pergi menunjukkan keseluruhan ayat kepada yang nak dikongsikan kepada kita dalam bentuk perenggan saja. Ini sebahagian saja, ya. So kalau kita tekan di sini, dia akan pergi ke ayat, ya. Korpus ni akan bawa kita ke ayat dia. Ni sebenarnya ayat dia, ayatnya panjang, ya. Ayatnya bermula dengan allazina ni sini. Yang tadi dikongsikan dengan kita tu mana dia? Dia kongsikan ialah sini daripada perenggan ini. Ini perenggan ke berapa ni, ya? Ini perenggan yang pertama, ini perenggan yang kedua, ini perenggan yang ketiga. Dia ada 4 perenggan ayat ni, ya. Sehinggalah hujung sekali Allah kata innallaha la ghafurun ghafur, ya. So yang ni yang dikongsikan kepada kita tadi, di mana terdapat kalimah al-qauli tu. Yang inilah yang kalimah yang ke-18 tadi, ya. Dalam perkongsian dia kita nampak macam seolah-olah dia kalimah yang kelima, ya, sebab dia ambil perenggan daripada wa innahum tu, ya. So wa ni ada waw ni waw istinafiah, mana dia nak sambung cerita sebelumnya lah. Ni ada cerita bermula di sini, lepas tu di sini dan seterusnya. Dia sambungkan cerita tu, kemudian diakhiri dengan penutup dia, ya. Allah kata wa innallah ala afuwun ghafura, ya. Allah tu maha pengampun lagi pemaaf lagi pengampun, ya. Jadi apakah konteks ayat ni? Ialah ayat ni Allah menegur mereka-mereka ni. Allah nak memberitahu kita mereka ini yang bercakap sesuatu yang mungkar dan sesuatu yang dusta, ya. Cakap yang satu yang dusta ni, ya. Kerana apa? Mereka mengatakan yang isteri mereka itu, ya, mereka menziharkan, ya. Mereka menziharkan isteri mereka. Ni yuzahiru ni ialah
menziharkan, ya. Tuan-tuan boleh cari, ya, apa makna menziharkan tu, boleh, ya, apa ni, dalam banyak buku-buku rujukan dan kita, ya, kita tahu apa dia yang dimaksudkan dengan seorang suami itu menziharkan isteri itu, ya. Di sini pun sedikit sebanyak diterangkan kepada kita, ya, iaitu mereka ni menziharkan isteri mereka, ya, sedangkan Allah tegur, ya. Allah kata menzahar maknanya seolah-olah dia mengatakan isterinya macam ibu dia, ibu mereka. Salah lah tu, itulah menzihar, ya. Ya, Allah tegur mereka ni. Dan Allah jawab di sini, in ummahatuhum illallai waladnahum. Ya, tidaklah ibu-ibu mereka itu melainkan, ya, orang-orang yang melahirkan mereka, ya. So tidak sepatutnya lah, ya, seseorang itu menziharkan isteri dan mengatakan isteri itu, ya, macam ibunya jugalah, ya. So itu Allah tegur, itu dia kata. Jadi percakapan itu Allah kata apa? Adalah mungkaron. Bukan saja mungkaron tetapi juga wazura, ya. So wazura, dan Allah kata apa? Wa innallaha la'afuwun ghafur. Apa maknanya? Apabila kita buat salah, ya, kita sebenarnya boleh bertaubat, ya, kerana Allah tu maha ampuni, lah pemaaf, ya, pemaaf lagi maha mengampun, ya. Itu pengajarannya kita ambil terima sebagai orang Islam. Apabila Allah, ya, menegur dan Allah kata dia maha pengampun lagi penyayang ataupun pemaaf lagi pengampun, jadi kita dikehendaki bertaubat dan balik ke pangkal jalan, ya. Itu, ya, lebih kurang. Kalau nak detail kita akan spend masa yang lebih lah untuk melihat kalimah-kalimah dalam ni sebab ayat ni panjang. Kita fokus tadi adalah wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura dalam konteks ayat yang sepenuhnya, ya. Okey, alhamdulillah cukup untuk kita buat perkongsian untuk hari ini yang membabitkan ayat ke berapa tadi? 58, ayat kedua sambungan kepada ayat 1, ya. So bermakna ayat yang pertama ni adalah berkait rapat lagi dengan ayat yang kedua. Maknanya ayat kedua ni adalah sambung ceritanya, masih lagi sambung cerita kepada ayat yang pertama, ya, dalam konteks, ya, apabila suami itu menziharkan isterinya dengan mengatakan seolah-olah isteri itu seperti ibu mereka, iaitu satu kesalahan dan kita perlu bertaubat, ya, insya-Allah. So hari ini malam kita, sebelum tu kita kenal qaula dan sekarang ni kita sudah mengenal al-qauli, ya. So kita sudahi kelas kita di sekarang dan insya-Allah kita akan sambung lagi di besok pagi dengan izin Allah, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. 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 Kalau kita jumpa lagi besok Terima kasih. ayat Terima kasih, Doktor. ya.